各位弟兄姐妹们，大家平安。我们准备先进入今晚网络的晚祷会。Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita persiapkan hati untuk masuk ke dalam persekutuan doa malam online saat ini. 我们同心合意赞美主，用第一首诗歌大哉圣哉耶稣尊名. Mari kita bersatu hati dan kita akan menaikkan pujian. Terpujilah nama Yesus. Kita akan menaikkan pujian dalam bahasa Mandarin 4 ayat dan ayat pertama keempat dalam versi bahasa Indonesia. 大哉圣哉耶稣尊名，天使夫妇敬拜，奉献冠冕同声颂赞，尊他万有主宰，奉献冠冕颂声颂赞，尊他万有主宰，蒙恩救赎真神宣明，期待感谢敬拜，靠主红安免我罪灾，尊他万有主宰，靠主红安免我罪灾，尊他万有主宰，普天之下万民万邦起来拥戴敬拜，赞扬我主尊贵荣耀，尊他万有主宰，赞扬我主尊贵荣耀，尊他万有主宰，愿与众生都在天上举膝相助敬拜，同声欢唱赞美不息，尊他万有主宰，同声欢唱赞美不息，尊他万有主宰。Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya, bersama umat di surga bertelut bersujud, bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya, bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. 我们同心合意的祷告。我们在天上的父神，我们满心感谢赞美你，你是配得我们敬拜称颂的上帝，你是充满权柄能力的真神，让你的名得荣耀，让你的名得高举。实在在患难、瘟疫、疾病，这一切不能把我们对上帝的爱隔绝。现在你众儿女已经准备心，在各个住宿的地方同心合意唱诗赞美你，同心合意的来攻祷，求圣灵带领我们每一个人的心，让我们懂得按照上帝的心意来呼求而来敬拜你。我们这样祷告，这奉主耶稣基督的名，阿们。我们要请王宝恩传道来证道，然后也是请国雄执事来翻译。
Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. 亲爱的弟兄姐妹，平安，晚上好。 Kita bersyukur pada malam hari ini Tuhan kembali kumpulkan kita di setiap tempat, mungkin di rumah kita masing-masing untuk bisa bersama-sama bersekutu di dalam doa. 我们非常感谢主，今天晚上神仍然积极我们在一起无论是在家里或者在其他什么地方，一起向主祷告。 Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita kembali bersatu dalam doa. 还没有听到之前，我们再一次的同心祷告。 Bapa, Engkau Tuhan yang baik, Engkau yang senantiasa menerangi hidup kami, memancarkan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sehingga meskipun dalam kondisi apapun, pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dan secara khusus kami punya kesempatan untuk memuji nama Tuhan, beribadah kepada-Mu, membacakan doa-doa syafaat kami Tuhan. Dan sebelum kami membacakan doa-doa syafaat kepada-Mu Tuhan, kami juga mau belajar merendahkan hati di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami meminta firman-Mu yang membasuh kami, menerangi kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, doa-doa yang kami panjatkan tidak terharang, dan benar-benar ada kuasa Tuhan, ada jawaban Tuhan yang indah, dan ada bimbingan Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Kedua hamba-Mu dengan satu kerendahan hati, tunduk di bawah kaki salib-Mu untuk menjadi bejana-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari sekalian, hari ini kita membahas sebuah tema yaitu doa Salomo. 各位弟兄姐妹，今天晚上我们要讨论的一个问题，就是关于所罗门的祷告。 Biasanya kalau bicara tentang Salomo, jarang orang bicara tentang doanya. 平时我们谈到所罗门，很少谈到他的祷告。 Salomo lebih terkenal sebagai seorang yang bijaksana memimpin negaranya pada saat itu. 所罗门王是一个很出名的一个很有智慧的王。 Tetapi biasanya kalau orang bicara tentang doa, orang paling ingat mungkin doa Yabes, doa Daud, doa Elia dan sebagainya. 如果谈到祷告，我们通常想念到亚比斯的祷告，或者大卫的祷告，或者是以赛亚的祷告。 Tapi hari ini saya akan khusus berbicara tentang doa Salomo yang luar biasa. 但是今天晚上我要特别的强调这个所罗门的祷告。 Doa Salomo yang juga bertemu dengan kondisi yang mungkin hampir sama dengan kita pada saat ini. 他祷告的时候所面临的情况，跟我们现在所面临的情况几乎一样。 Doa ini saya lihat di dalam 2 Tawari di dalam Perjanjian Lama, pasal 6 ayat 28 sampai 33. 这个祷告有记载在旧约圣经，也就是在历代志下第6章28到33节。 Saya akan membacakan buat saudara-saudari sekalian. Apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama, dan penyakit gandum, belalang, dan belalang pelahap, apabila musuh menyasakan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apapun, lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadakan tangannya, karena mereka masing-masing mengenal tulahnya dan penderitaannya sendiri. Maka engkau pun kiranya mendengar dari surga tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya, karena engkau mengenal hatinya. Sebab engkau sajalah yang mengenal hati anak-anak manusia, supaya mereka takut akan engkau dan mengikuti segala jalan yang engkau tunjukkan selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu yang besar, tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari surga, dari tempat kediaman-Mu yang tetap, dan kiranya engkau bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu.
supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau sama seperti umatmu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa namamu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan itu. Saudara-saudari kekasih yang dikasih oleh Tuhan, 主内的弟兄姐妹们， di sepanjang sejarah kehidupan umat manusia ini 人类有史以来 tidak terlepas dari bencana atau wabah penyakit yang menghantui kita. 从来离不开这个灾祸或者疾病。 Kalau kita melihat di dalam Alkitab, 如果我们从圣经里面看， pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu itu indah, lengkap. 起初上帝创造天地的时候是那么的完美，是那么的好。 Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa 但是当人类堕落在罪恶当中的时候， dan akhirnya diusir oleh Tuhan keluar dari Taman Eden, 以至于上帝把他们从伊甸园赶出来， maka berbagai macam penderitaan, kesusahan hidup, wabah penyakit muncul. 因此人类就遭受了种种的这个灾难以及疾病。 Sekarang kita menghadapi yang namanya novel coronavirus atau COVID-19. 现在我们面临的这个新冠病毒的这个情况， Ini adalah sebuah wabah yang saat ini sudah menyebar hampir di seluruh dunia. 几乎世界每个地方都遭受到这个疫情的感染， Dan termasuk juga negara kita Indonesia. 也包括我们的国家印度尼西亚。 Dan pada saat ini virus itu menular dengan luar biasa. 一直到现在，这个病毒的感染非常的快迅， Dan merenggut banyak jiwa. 而且有许多人牺牲了。 Sesuai dengan data WHO itu sudah hampir 400.000 jiwa yang meninggal karena 按照 virus 世 ini. 界卫生署的这个统计，大概有40多万人已经丧命了。 Dan di seluruh dunia itu hampir 200 negara yang sudah terdapat 7 juta lebih orang mengidap penyakit ini. 全世界200多个国家已经有700多万的人感染这个病毒， Itu menimbulkan kepanikan dan ketakutan yang luar biasa. 这个给我们招来了恐慌与惧怕。 Sudah banyak para ahli dalam bidang medis, kimia, ataupun kedokteran berusaha untuk mencari obat ataupun vaksin. 有许多的专家，包括这个化学专家，或者这个医疗，或者这个医生的这个专家，尽量想办法找到疫苗来克服这个病毒。 Tetapi sampai hari ini belum ada solusi yang tepat untuk menangani penyebaran 但是 COVID-19 一直到 ini. 现在还仍然没有找出一个正确的方式来克服这个病毒。 Saya mempunyai kerinduan hari ini melalui doa Salomo yang nanti kita akan sama-sama renungkan. 我非 Supaya kita bisa melihat bagaimana jawaban yang tepat. 我们从今天我们所思考的这个所罗门的这个祷告，我们看到要怎么样找到一个正式的方式。 Saudara-saudara sekalian, Salomo pada saat itu adalah seorang yang masih muda dan belum pengalaman. 所罗门当时是一个还很年轻的人，而且没有什么经验。 Dan dia baru didampuk beberapa tahun untuk menjadi seorang raja menggantikan ayahnya Daud yang sudah tua. 他继承他的父亲大卫做王，也不过只有几年的时间。 Dan dia juga melihat pada masa itu, pada zaman itu, banyak sekali bencana alam, wabah, penyakit, ataupun hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. 当他统治的这个年代，他也看到人类所遭遇的种种的灾难、种种的这个瘟疫，还有许许多多的问题。 Dan dia tahu sebagai manusia yang terbatas, dia tidak akan mampu menyelesaikan hal itu. 他非常的清楚，他是一个有限的人，不能够克服这些的难题。 Salomo adalah anak daripada Raja Daud, yaitu raja kedua daripada bangsa Israel. 所罗门是以色列第二任王大卫的儿子。 Setelah itu Salomo didampuk menjadi raja. 当这个所罗门成为年轻的王的时候， Dia ingat akan impian ayahnya Daud. 他记得他父亲所梦想的一件事情。 Daud pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, masakan saya tinggal di istana? 大卫曾经对神说：“神啊，难道我住在宫殿里面？”
sedangkan engkau hanya mendiami kemah pertemuan saja. 而你只是住在一个会幕里面。 Tetapi Tuhan menjawab kepada Daud, 但是上帝回答大卫说 tidak 不 boleh. 不可以， Karena engkau Daud sewaktu menjadi raja, 因为当你成为王的时候， tanganmu kotor dan penuh dengan pertumpahan darah. 你的手不干净，充满了流了很多人的血， Engkau tidak layak membangun baitku. 你不适合来建我的圣殿。 Tetapi saya akan membagikan anakmu untuk mendirikan rumahku. 但是我要兴起你的儿子来建造我的殿。 Kerinduan hati Daud senantiasa untuk membangun bait suci sebagai rumah Allah. 大卫拥有一个心渴望怎么样来建造神的殿， Ditolak oleh Allah mentah-mentah. 但是上帝拒绝他， Sehingga dia hanya mampu mempersiapkan bahan-bahan berharga untuk pembangunan bait suci. 因此他也只有能够在他一生之年为上帝这个建造这个圣殿筹备一些的建材。 Tetapi akhirnya setelah anaknya Salomo didampuk menjadi raja, 然后当所罗门被高为王的时候， Salomo memperhatikan dengan serius pembangunan bait suci. 这个所罗门很认真的看待这个建造圣殿的事迹。 Salomo memperhatikan dan memprioritaskan Tuhan. 他将上帝摆在第一位。 Jarang sekali seorang sewaktu dia berhasil, dia ingat akan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. 当他成功的时候，他将上帝摆在第一位，成为他的首先。 Ini yang penting dan harus kita ingat baik-baik. 这个是很重要，也是我们时常记得的。 Kita harus belajar seperti Salomo itu. 我们要学习像所罗门， Suatu dia berhasil untuk menjadi raja, 当他成功成为一位王的时候， meskipun dia masih muda dan dia tidak berpengalaman, 即使他还年轻，而且没有经验， tapi dia memprioritaskan Tuhan. 但是他将上帝放在第一位。 Dia ingat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. 他记得上帝在他的生活里面所要求的是什么。 Oleh karena itu dia ingat bagaimana Tuhan memakai dia, menggantikan ayahnya untuk membangun bait suci 因 Tuhan. 此他记得，他也记得上帝用他取代他的父亲来建造圣殿。 Dia tahu hanya dengan bait suci lah barulah dia dapat senantiasa berdoa dan mengajak lebih banyak orang termasuk rakyatnya untuk berdoa pada Tuhan. 他知道只有透过圣殿，他能够到圣殿里祷告，而且能够将百姓带到殿里向神祷告。 Di dalam 2 Tawari pasal 2 ayat 4 sampai 5, Raja Salomo berkata satu hal. 在历代志下第2章第4到第5节。 Ketahuilah aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami, sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya, dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. 他说：“我要为耶和华我神的名建造殿宇，分别为圣殿给他，分别为圣献给他，在他面前焚烧美香，常摆陈设饼。每早晚安息日夜说，并耶和华我们神所定的节期献燔祭，这是以色列人永远的定例。所以，我所要建造的殿宇甚大，因为我们的神之大超乎诸神。” Saudara-saudara sekalian, dari sini kita belajar satu hal. 弟兄姐妹，从这边我们学习一件东西。 Bahwa Salomo mengetahui dengan jelas 所罗门非常的清楚， permasalahan dunia itu sangat rumit dan pelik, termasuk juga mungkin akan kadang tiba-tiba terjadi bencana alam atau wabah penyakit
di mana-mana. 这个世界上充满很多的事情，非常的复杂，而且可能会遭受到一些的灾难。 Banyak hal yang tidak akan mampu ditanggulangi oleh kepintaran manusia. 人类的聪明有时候不能够克服这一些的难题。 Meskipun kita tahu Salomo pernah meminta hikmat kepada Tuhan. 虽然我们知道所罗门曾经向上帝求智慧， Dan Tuhan memberikan kepadanya. 而上帝赐给他智 Dan 慧， hikmat yang dia miliki itu sangat terkenal. 他拥有的智慧使他非常的出名， Sehingga dia menjadi simbol daripada orang yang berhikmat, orang yang bijaksana pada saat itu. 因此他当时成为一个智慧的象征。 Dan sampai para pemimpin di setiap kerajaan ataupun negara pada saat itu cari dia untuk meminta nasihat daripadanya. 甚至于当时其他的王国都来找他，支起这个智慧的这个教导， Dan mempersembahkan hadiah yang berharga, hadiah yang mahal untuknya. 而且给他带来了很多很贵重的礼物。 Tapi Salomo melihat hikmat itu tidak bisa menyelesaikan hal termasuk tentang wabah penyakit. 但是他了解到，即使他有这样的智慧，他也不能够面对一些的问题，可能是这个瘟疫的问题。 Maka itu Salomo memprioritaskan bahwa dia butuh Tuhan, dia butuh rumah Tuhan untuk senantiasa mencari petunjuk daripada Tuhan. 因此，他非常的清楚了解到，他需要神，他需要神的殿来为他克服一些的问题。 Nas hari ini yang kita baca tadi menceritakan tentang Salomo menghabiskan waktu yang panjang untuk menyelesaikan pembangunan bait suci. 刚才我们读的经文告诉我们，所罗门用了一段很长的时间来完成这个圣殿的建造。 Sesuai data yang ada hampir sekitar 4 tahun waktunya. 经过一些这个记载，大概他需要4年的时间。 Dan kemudian akhirnya setelah pembangunan bait suci itu selesai, 然后当这个圣殿建造好之后呢， tabut Allah dibawa masuk ke dalam. 他将月柜带到这个圣殿里面， Dan dia melakukan semuanya dengan seksama sesuai dengan apa yang sudah diarahkan ayahnya Daud sebelumnya. 他所做的一切都是按照他父亲大卫的指示所做的。 Setelah bait suci itu selesai dibangun, 当这圣殿建好之后呢， dia berdiri di mezbah Tuhan. 他站在这个祭坛前面， Dia bukan berdiri di hadapan rakyatnya 他不是站在百姓的面前 untuk mengatakan, wah saya sudah berhasil 来 membangunnya. 表示他已经成功了， Tapi dia berdiri di mezbah Tuhan, 但是他站在上帝的祭坛面 dia 前， berdoa kepada Tuhan. 他向上帝祷 Dia 告， merendahkan hati di hadapan Tuhan. 他在上帝面前谦卑， Dia tahu semuanya itu kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. 他知道这一切都是上帝的计划，上帝的这个旨意。 Dan di dalam isi doa dia, 在他祷告的内容里面， dia teringat akan hal-hal masalah-masalah pelik yang terjadi dalam kehidupan ataupun rakyatnya itu. 他记得以前在他生活所遭受到一些很复杂、很难的问题， Oleh karena di dalam doa dia, bagian pertama dia bisa tentang permohonan dia. 因此在他祷告的时候，起初他就上帝祈求， Dia katakan kepada Tuhan, 他跟上帝说， Tuhan apabila ada kelaparan di negeri ini, 他说：“上帝，如果在这个地方遭受到饥荒， apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, 或者有这个瘟疫，或者一些这个旱风瘟疫， dan apabila ada belalang yang melahap memakan hasil panen kami, 或者有一些蝗虫来吃我们的这个稻品， dan juga kadang-kadang timbul juga musuh-musuh di dalam istana ataupun di luar kerajaan kami yang menyerang kami, 或者我们遭受到四围仇敌的攻击， dan mungkin juga ada wabah penyakit yang berupa tulah atau penyakit yang terjadi dalam umat manusia pada saat itu, 或者可能遭受到一些的这个瘟疫，是上帝所降了这个瘟疫。 hari ini saya katakan padamu Tuhan, saya doakan padamu Tuhan, 今天我跟你说，我向主你祷告，上帝， saya tidak mau menyelesaikan dengan cara manusia. 我不要以人类的方式来解决这些问题。 Yang pertama kali yang saya mau lakukan yaitu 我第一要做的事情是， hari ini saya sudah membangun
rumah Tuhan yang menjadi rumah doa kepadamu Tuhan. 我现在已经建造了一个圣殿，就是一个祷告的殿。 Sehingga di sini kita bisa melihat di dalam ayat 29 dan 32 berkata, 因此，从29到30节，我们可以看到， dia berkata, baik suci ini dibangun, rumah Tuhan ini dibangun untuk sebagai seorang ataupun umat, segenap umat bangsa lain bisa datang berdoa. 这个殿的之所以建造，是使到万人能够来到这边向主祷告， Dan bukan hanya untuk bangsa Israel, umat Israel berdoa saja, 也不是只为以色列人的这个民族建的。 tetapi baik suci rumah Allah itu bisa menjadi orang asing ataupun tidak termasuk umat Israel bisa datang untuk berdoa. 这个圣殿，也就是祷告的殿，也敞开给那些外族的人可以来这边祷告。 Kita bisa melihat bagaimana Salomo memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. 我们可以看到所罗门怎么样将上帝摆在第一，在他生活里面。 Dan dia juga menjadi teladan bagi bangsa Israel ataupun bangsa-bangsa di luar itu untuk melihat, belajar, memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka. 而且他也教导他的百姓以及所有的人将上帝在他们的生活中摆在第一位。 Supaya setiap umat manusia bisa belajar melalui doa untuk menyelesaikan segala persoalan hidup 使 manusia. 到他的百姓能够学习，透过祷告来解决他们生活上一切的问题。 Hari ini kita bisa melihat kondisi dunia ini. 今天我们看到现今的这个世界的情况， Suatu wabah penyakit menghantui dunia ini. 这个瘟疫已经笼罩了整个这个世界。 COVID-19 ini sudah menghantui kita selama 6 bulan. 新冠病毒已经笼罩我们6个月的时间， Tapi apa yang menjadi prioritas umat manusia di dunia ini? 但是人类以什么为优先呢？ Banyak sekali pemerintah hanya sibuk menganggarkan anggaran kesehatan, anggaran penelitian. 很多的这个政府为这个疫情筹备了一些的资金， Bagaimana kembali mensejahterakan rakyatnya? 怎么样使到这个百姓不受影响？ Bagaimana memberikan obat penawar untuk kesembuhan orang yang menderita penyakit? 或者给予这个感染者下什么药，使到他们能够得到痊愈？ Bahkan ada beberapa hal yang lebih memalukan lagi. 甚至还有更糟的事情， Ada 8 negara di barat itu 在西方有8个国家， menjual gereja. 他们将教房卖掉。 Kita bisa melihat kondisi seperti itu. 我们看到现在这种的情况， Begitu memalukannya, gereja yang sudah ratusan tahun ada. 已经几百年的这个教会被拍卖，非常的丢脸。 Mereka jual demi kebutuhan makan mereka sendiri 他 saja. 们将教堂卖掉，为了他们日常的需 Tuhan 要。 murka akan hal itu. 上帝非常的愤怒。 Kita mau belajar seperti Raja Salomo. 我们要学习所罗门王， Belajar memprioritaskan Tuhan. 学习将上帝摆在第一， Belajar berdoa. 学习祷告。 Kita melihat setelah doa Salomo itu selesai, 我们看到，当他祷告完毕之后， ada hal yang mengejutkan terjadi. 有非常奇妙的事发 Di dalam 生。 2 Tawari pasal 7 ayat 1 sampai 5 berkata, 历代志下第7章第1到第5节告诉我们， ya, saya akan bacakan kepada kita semuanya. 只用 Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah, menyanyikan syukur bagi Tuhan sebab Ia baik, bahwa selama-lamanya kasih setianya. 所罗门祈祷完毕之后，就有火从天上降下来，烧尽燔祭和别的祭。耶和华的荣光充满了殿，因耶和华的荣光充满了耶和华的殿，所以祭司不能够进殿。那火降下，耶和华的荣光在殿上的时候，以色列众人看见，就在铺石地匍匐叩拜，感谢耶和华说：耶和华本为善。
他的慈爱永远长存。 Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang pertama sampai 3 bicara tentang ada kemuliaan Tuhan yang hinggap di situ. Ya, saudara-saudara sekalian, di dalam nas yang kita baca tadi kita bisa melihat ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan turun pada saat itu. 从刚才我们读的圣经里面，我们看到有上帝的荣光充满了这个殿， Dan Salomo tidak berhenti sampai di situ saja. 而所罗门不停在这边。 Di ayat 4 sampai 5 dikatakan raja bersama dengan seluruh rakyatnya mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. 然后接下来第4节、第5节告诉我们，他就在那个时候献祭。 Raja Salomo juga mempersembahkan puluhan ribu ternak-ternak untuk kemuliaan nama Tuhan. 他所献的这个祭物大概有几万头的这个牛跟羊。 Saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bagaimana Raja Salomo begitu memprioritaskan Tuhan, bukan hanya dengan doa membangun rumah Tuhan saja, tetapi dia juga mempersembahkan terbaik bagi Tuhan. 我们看到所罗门这样的将上帝成为他的优先，不只是祷告，甚至当时候他也献祭。 Dan kalau kita bisa melihat sebelum Salomo berdoa, ada satu hal yang menarik yang dicatat di dalam 2 Tawari pasal 6 ayat 18. 当他还没有祷告的时候，有一件非常值得我们注意的事情，记在历代之下。 Tetapi benarlah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi. Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediamanmu, namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. 他这边说：“神果真与世人同住在地上吗？看哪，天和天上的天尚且不住你的居所，何况我所建的这个殿呢？唯求耶和华我的神眷顾仆人的祈求祷告，俯听仆人在你面前的呼祷。愿你昼夜看顾这殿，就是你应许立为你名的居所。求你垂听仆人向此处祷告的话。” Saudara-saudara sekalian, kita tahu Tuhan tidak mendiami rumah buatan manusia. 弟兄姐妹，我们知道神不住在人手所造的地方， Karena tidak cukup untuk menampung Tuhan. 因为这容不纳神。 Jadi mengapa Salomo masih mau membangun bait suci? 但是为什么所罗门仍然还要建造圣殿 Ini 呢？ penting sekali, saudara-saudara sekalian. 这个非常的重要了， Karena ini adalah kehendak daripada Tuhan. 因为这个是上帝的旨意。 Karena melalui bait suci 因为透过圣殿 untuk membangun kembali hubungan manusia dengan Tuhan. 来恢复人与神的关系， Manusia dipanggil kembali untuk bersekutu kepada Tuhan. 人将会在向耶和华求告。 Dengan kata lain, bait suci itu bukan hanya sebagai rumah Tuhan, tapi sebagai rumah doa. 换句话说，这个祷告的殿，这个圣殿不是一个建筑物而已。 Jadi sebagaimana bait suci Salomo menjadi rumah doa pada masa itu, 所罗门之所以这个当时候建造神的殿， kehidupan kita sebagai orang percaya pada hari ini juga dituntut untuk menjadi rumah doa. 也就是今天我们生活在这个现代的时候，以我们的生活为神祷告的殿。 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata, 哥林多前书第3章16节告诉我们， tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 那边说岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里面了吗？ Kata rumah atau bait Allah di sini tidak bicara tentang gedung atau bangunan secara fisik. 这个所谓的这个殿或者这个屋子，不是有形的这个建筑物。 Tapi ini berisi tentang gambaran daripada umat Tuhan, kita sendiri sebagai orang percaya,
dari keberadaan kita. 但这表示是我们信的人成为按照圣经成为神的殿。 Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Lukas pasal 19 ayat 46, Tuhan menghendaki agar kitalah yang menjadi rumah doa itu. 耶稣在透过路加福音那边也告诉我们，我们就是神的殿。 Orang Kristen disebut sebagai rumah doa adalah orang Kristen yang kesukaannya berdoa. 一个被称为神祷告的殿的基督徒，是一个喜爱祷告的人。 Orang Kristen dikatakan sebagai rumah doa adalah orang Kristen yang rindu senantiasa memuji dan menyembah Tuhan. 一个被称为神祷告的殿的基督徒，是一个时常赞美、感谢上帝的人。 Sehingga dia memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan setiap waktunya. 因此，他每时每刻与上帝都保持密切的关系。 Jadi sama juga seperti Raja Salomo. 就像所罗门王一样， Hidupnya pada masa muda tidak terlepas dengan Tuhan. 他年轻的生活离不开神。 Salomo mengikuti pedoman yang Tuhan inginkan untuk menjalankan hidupnya, untuk memerintah rakyatnya. 他按照神在他身上所定的一切过生活。 Maka sewaktu dia berdoa, Tuhan pasti jawab 因此， doanya. 当他祷告的时候，神就听他的祷告。 Tuhan pasti mendengar doanya itu. 神一定听他的祷告。 Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 而雅各书也告诉我们，一人祈祷所发的力量是大有功效的。 Saudara-saudara sekalian, kita perhatikan di dalam akhir daripada doa Salomo itu, 弟兄姐妹，我们注意这个所罗门祷告的尾端， ini dijawab Tuhan. 这 Dijawab. 上帝回答他的祷告， Tuhan menjawab doa dan permohonan Salomo. 上帝答应而且成全他的要求。 Di dalam 2 Tawari pasal 7 ayat 11 sampai 16 berkata, demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh beralang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampal di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. 这边记载说，所罗门造成了耶和华殿和王宫，在耶和华殿和王宫，凡他心中所要做的，都顺顺利利的做成了。夜间耶和华向所罗门显现，对他说：“我已经听了你的祷告，也显知这地方作为祭司的我的殿宇。我若使天必时不下雨，使蝗虫吃这地的土产，或使瘟疫流行在我民中，这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。我必睁眼看，侧耳听，在此处所献的祷告。现在我已显示这殿分别为圣，使我的名永在其中。我的眼，我的心也必藏在那里。 Saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata, telah kudengar doamu. 弟兄姐妹，上帝说：“我已经听了你的祷告。” Dan Tuhan berkata, mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian. 而上帝说：“我眼看见，我耳听到。” Tuhan berkata, aku akan melepaskan penyakit sampal di antara umatku. 耶和华也说：“我将这些的瘟疫从你们中间除掉。” Tuhan berkata, kupilih tempat ini menjadi rumah persembahan. 上帝也说：“我显示这个地方成为我祷告的殿。” Maka hatiku dan mataku akan di sini sepanjang masa. 因此，我的心，我的眼，一直到永远有在这边， Saudara-saudara sekalian, alangkah indahnya 非常的美。 doa yang dijawab.
被垂听的祷 tapi 告， doa yang melalui proses yang panjang. 透过一个过程的祷告， Intinya yaitu apa? 最重要的是 Berdoa dan memprioritaskan hidup dalam. 祷告以上帝为我们的优先。 Belajar seperti Salomo. 我们学习所罗门， Belajar seperti Salomo yang memprioritaskan Tuhan. 我们学习所罗门怎么样以上帝为优先。 Apapun permasalahan hidupmu pada saat ini, 你现在所面临的任何的问题， datanglah dengan sungguh-sungguh di dalam doa. 你真正的来到上帝面前祷告， Bangun rumah doa dalam hidupmu. 在我们的生活里面建造一个祷告的殿。 Dan sebaliknya, mungkin ada berapa orang pada saat ini 或者这个时候你会这样说： merasa hidupnya baik-baik saja. 我现在的生活很好， Usaha saya sekarang lancar-lancar saja. 我的事业也顺顺利利的， Anak cucu saya semuanya baik-baik saja. 我的孩子孙儿孙女都很好。 Saya rajin kebaktian, saya rajin memberi persembahan, saya rajin melayani. 我每次都参加聚会，我很勤劳的参加教会的活动。 Saya seorang Kristen yang saleh. 我是一个虔诚的人， Saya tidak ada kekurangan apapun. 我没有缺少任何东西。 Belajarlah seperti Salomo. 你要学习所 Sebelum 罗门， bencana malapetaka terjadi, 当灾难还没有来临之 tetap 前， intim kepada Tuhan. 仍然跟上帝有密切的关 Tetap 系， memiliki rumah doa di dalam hidupmu. 仍然在我们的生活中建造这个祷告的殿， Memprioritaskan Tuhan di dalam doa. 以上帝为我们的优先。 Maka Tuhan akan berkehendak dalam hidupmu. 因此，上帝能够施行他的旨意在我们 Mari 生 kita 活当中。 bersatu dalam doa. 我们再次低头祷告。 Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan, Engkau Tuhan yang hari ini mewahyukan kepada kami hal yang terbaik buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, meskipun kami seringkali dibutakan oleh kondisi dunia ini. Kami kadang-kadang takut dengan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Kami kadang-kadang panik, kami kadang tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi hari ini kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu, melalui kebenaran daripada firman-Mu yang kami pelajari melalui Raja Salomo. Untuk senantiasa memprioritaskan Tuhan, senantiasa berdoa kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap pergumulan permasalahan dalam hidupnya. Kami percaya juga Tuhan, Engkau akan membimbing setiap hidup kami, setiap perencanaan hidup kami, setiap permasalahan dalam hidup kami. Tuhan akan jawab, Tuhan akan buka jalan, dan Tuhan akan pimpin kami ke dalam hidup yang penuh dengan berkemenangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini yang bertumbuh dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepada-Mu. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semuanya. "我们回应上帝的话，用第2首的歌纪念主名，ingat akan nama Yesus。我们用中文，然后用印尼文来唱。有弟兄让我劝你，常常纪念耶稣名，这名是你法门变心，一句小声心安平，民主保，民最甜，地子王儿天之人，民之保，民最甜，地子王儿天之人，主纪念耶稣生命，当作盾牌的魔拳，从何欢乐起来更比，靠主生命就得生，名之宝，名最甜，地子王儿天之人，名之宝，名最甜。
而天之乐。耶稣名字馨香宝贵，我一听闻就欢喜。但愿人人得其恩惠，同我称颂主生命，名字宝，名最甜，地之王而天之乐，名字宝，名最甜，地之王而天之乐。Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih, nama yang menghiburkanmu kemanapun kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Ingat akan nama Yesus, itulah perisaiku. Bila datang pencobaan, itu yang menolongku. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. Indah harum nama Yesus, ku suka menuturkan. Ku beroleh penghiburan dan hatiku bergemar. Indahlah namanya, pengharapan hidupku. Indahlah namanya, kesukaan yang bakal. 我们现在要进入公祷。Saat ini kita akan sama-sama berdoa syafaat. Nah, 我们进入第一项就是要感恩祷告。Kita akan memasuki doa syukur, ucapan syukur. 第一，我们要感恩因主的带领与陪伴，在我们的健康、家庭和工作。我们要感恩因主的帮助，是透过网络上的敬拜能很好与顺利的进行。我们也是要感恩因主是给每位神的仆人与服侍主的人有健康的生活，使我们能继续的服侍。来，我们同心合意的祷告。我们在天上的阿爸父神上帝，我们满心感谢赞美主，因为你就是给我们应许，你必将生命的道路指示我们，在你面前有满足的喜乐，有在你的右手中有永远的福乐。父神主耶稣，我们满心感谢赞美主，让我们众你的儿女们都是可以投靠你、仰望你，主啊，而你就是赐给我们丰富的生命，就是从你得来健康、平安和喜乐。谢谢父神，感谢赞美主。父神主啊，我们满心感谢你，因为每一个星期，在我们这个崇拜，在我们敬拜的这个网络上，主啊，都是很顺利的进行，而能祝福了国内、国外的这个弟兄姐妹们。谢谢父神，感谢赞美主。而你照顾你众儿女们，你照顾你众仆人们，在你的怜悯、你的恩典里面，父神主，让我们都是有健康的生活，然后可以继续来服侍主。感谢父神，感谢赞美主，我们将感恩而祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿们。好，现在我们就是要进第二项的祷告，为印尼国家所挣扎的事。Mari kita juga akan berdoa untuk pergumulan bangsa Indonesia。第一，我们要祷告是减少
病毒的传染。我们要为在控制传染所使用的激烈来祷告，能有效局，有良好的转化。我们也是要为正在努力工作的医院和医疗队来祷告，被保护与私下健康。来，我们为着这个3项来开声祷告。亲爱的天父，我们为所有感染新冠肺炎的温居祈求平安，也为着那些被感染到的病人和他们的家属们。父神主，我们也是要为着医生还有医护人员来祷告。你深知道他们的疲累，他们的紧张，他们的困境，求你亲自来安慰他们，触摸他们的心，他们就得着平安。因为你所赐的平安，无人能夺去的。主啊，愿你来走遍各个温居的地方，行医治大能在受感染的患者身上，让他们都是从你而来，得医治，完全得康复。求你也是兴起众教会，感动属神的儿女们。主啊，让我们都要起来，领受从上帝而来的权柄，为这地方有需要的人祷告。主啊，我们谢谢你，我们这样祷告，这奉靠主耶稣基督的名，阿们。好，现在我们还要为着我们的会友来祷告。Saat ini kita juga akan berdoa untuk jemaat kita。我们就是要为着在这瘟疫期间来祷告，让我们可以通过听到上帝话语来经历信仰的成长。我们也是为在这瘟疫期间我们能成为行道者来祷告。我们也是要为着让我们被赐下智慧来分辨神的话语的真理和在社交媒体上广泛流传的异端。我们一起开声为这3项来祷告。父神，在你的圣经上，你都告诉我们，信心是从聆听上帝你的话语而来的。父神主，让你的众儿女必须要聆听上帝你的话，必须要阅读上帝你的话，必须要默想上帝你的话，让我们更明白上帝你的心意，让我们懂得怎么样的遵行上帝你的律律典章。求主施恩怜悯，求主来帮助我们，让我们都是要抓紧上帝你的话，而活出上帝你的话来。谢谢父神，感谢赞美主，让从上帝你的话，我们就是得了聪明智慧，能分辨神的话语，神的真理，然后也是可以分辨是否这个是从上帝的声音，还是从在社交媒体上广泛流传的异端。求主施恩怜悯，求主帮助你众儿女们。主啊，让你的话语光照我们的心灵。感谢父神，感谢赞美主，让我们可以完全脱离凶恶，可以脱离这个恶魔的这个计谋和魔鬼的这个搅扰。谢谢父神，感谢赞美主。我们这样祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿们。好，现在我们还要继续祷告。我们为这个第4项的祷告，就是要为这
为着这个我们的这个教会来祷告，我们要为着每一位准备上帝话语的传道牧师来祷告。我们也是让我们能随时忠心的参加祷告会，我们也是要让上帝垂听及回答一切我们的祈求。我们为着这个3项来开声祷告，请。父神上帝，主啊，真的离了你我们不能够做什么，离了你我们的生命好枯干。你就是我们的葡萄树，我们就是你的枝子，让你的众儿女们，让你的众仆人们都是要警醒，就是要很清楚的知道，我们要永远留在你的里面，我们才能结好的果子，丰盛的果子。主啊，因为我们得到足够的粮食，而足够的这个活水。主啊，感谢赞美主。当我们住在你里面，主啊，我们才能讲出上帝你的话来。当我们在你里面，我们才能行出上帝你的这个心意而来。求主施恩怜悯，求主来帮助。主啊，借着你仆人们的口，让上帝你就是来教导你众儿女们，要活在上帝你的这个真理里面。谢谢父神，感谢赞美主。求主施恩怜悯，求主来帮助。感谢父神，也是让我们可以看到祷告的重要。主啊，你感动你众儿女的心，让我们就是有一颗渴慕爱主的心，也是愿意参与祷告的心。主啊，因为众儿女们同心合意的祷告，力量是蛮大的。谢谢父神，感谢赞美主。我们这样祷告祈求的奉靠主耶稣基督的名，阿们。现在我们进入第5项的祷告，就是个人祷告。我们要祷告，使我们每一天能够依靠神。我们要祷告，求上帝远离病痛在我们与家人。我们也是要祷告，让我们能继续透着灵修与禁食来发展属灵的纪律。来，我们就是为着我们个人来祷告，请。父神主耶稣，我们满心感谢赞美主。主啊，是的，求主帮助我们，让我们每一天就是把最美好的时间，就是我们的早晨献给主，来投靠神，投靠你，寻求上帝你的国度和你的义。我们深信父神主，让我们身心灵一切所需要的，上帝你都会来供应。感谢父神，你都帮助我们能远离病痛。我们靠着上帝你的名，我们可以远离一切的这个瘟疫。感谢父神，感谢赞美主。父神主啊，求你也是怜悯我们，让我们的心要投靠你，让我们的心都要投靠在你翅膀的荫下。等到这个灾害过去，虽然我们不知道这个灾害这个瘟疫要到几时，但是投靠你的人，主啊，就是成为蒙福的人。投靠你的人，主啊，你就是让我们远离这个瘟疫的灾害。谢谢父神，感谢赞美主。求主来帮助，让这一段很长的时间，让透过灵修，透过禁食，透过呼求，透过祷告，让我们的灵命上不断的成长、长大、成熟。谢谢父神，感谢赞美主。我们这样祷告，奉靠主耶稣基督的名，阿们。好，来，我们一起起立。
我们就是要用主祷文来结束我们的祷告。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们领受上帝的祝福，愿主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱以及圣灵的感动，与我们众弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。阿们。请坐下默祷。阿们。散会，上帝祝福大家。